Okay, sambung balik. Bateri habis. Okay, kesilapan pertama tu pasal nama ni ya, nama bank. Nama bank tak sama. Dan contohnya nama saya Azril Nazri Alias dalam Luno, dalam kat bank Azril Nazli Capital pula. Yang tak sama, ada capital, nama tak sama. Jadi Luno akan reject. Tak sama langsung tu. Jadi kena sama nama bank dan juga dengan nama yang didaftarkan dekat Luno. Contohnya anda mendaftar di Luno sebagai syarikat anda. Contohnya Husin Vitek Capital. Jadi dekat nama syarikat SSM anda Husin Vitek Capital. Kena macam tu lah, sama lah. Asal sama. Paling senang nama dalam IC digunakan untuk bank dan juga untuk Luno. Okey. Itu kesilapan pertama. Kesilapan kedua, gopoh. Gopoh. Kawan-kawan cakap, beli SRP tengah naik hari ni hari contohnya tengah naik gila-gila ni. Contohnya macam hari Ahad lah. Semalam hari Ahad semalam tengah naik gila-gila. Pukul katakan yelah kawan, masalahnya member tu dah beli awal-awal pada harga RM1, harga RM4. Okay. Anda pula geram, masukkan duit, okey duit dah masuk ni. Dengan geramnya anda pergi beli SRP pada harga RM6.40. Anda kena senyum. Okey, RM6.40. Pam RM10,000. RM6.40, RM10,000 keping lah RM64,000 lah anda pam. Kita bagi contoh lah kan, cerita orang kaya. Sekali dia tiba-tiba pukul 7 anda cek balik, pasal lah 64,000 aku ni tiba-tiba jadi 58,000. Mana nak hilang RM8,000? Ada duk dak. Silapan kedua, membeli waktu orang tengah membeli. Jadi kat dalam Luno tu kalau guna PC, kalau anda guna yang masuk Luno guna PC, dia ada insights. Dalam insights tu ada meter. Ada meter merah hijau. Anda membeli meter top speed hijau, tahu tak? Waktu orang tengah membeli, anda pun sibuk beli. Jadi orang yang kenapa dia turun? Sebab orang menjual. Selepas itu sebab orang yang menjual ni dia dah tunggu. Dia menunggu lama tau. Dia mancing mancing ikan. Dia memancing daripada harga RM2, RM4. Katakan dia ada 10,000 unit, dia dah beli RM4. Dia orang ni jenis simpan. Dia tak jenis simpan. Dia tunggu masa untuk orang newbies yang ni sibuk beli time mahal. Jadi ada orang beli harga dah RM40 lah. Boom, sell habis. Tu turun ke RM5, RM7, RM5, RM40 kan hari ni hari Isnin. Cuba cek Luno anda kan rendah RM5.50, RM5.60 tak silap saya tadi. Tak lah, masa saya sebelum keluar RM5.90. Siang kawan-kawan hati dah risau kan, salin yang satu turun harga. Jadi kenapa hari ni rendah? Kenapa hari ini harga dia rendah? Sebab pasaran time zone ni waktu, maksudnya time zone kita cerita time zone ni. Semalam orang Amerika sibuk membeli. Jadi yang masyarakat yang paling celik membeli saham kripto ni adalah warga Amerika lah, dan juga Asia, Asia. Jadi bila mereka sebelum dia orang tidur, sebelum market dia tidur ataupun sebelum dia masuk tidur, dia jual dulu lah. Dia jual tu maksudnya bukan jual ke macam kita jual ke RM, tak. Dia orang simpan ke BTC balik, dia orang simpan ke Bitcoin balik, minta Bitcoin whole value. Okey lah, dia orang dah main seminggu, so dia jual SRP masuk ke BTC wallet dia orang. Maksudnya macam tu lah. So jual harga daripada RM4 turun. Silapan ketiga, anda berungsing hari ni tak ada kerja, hari sini tak ada kerja, tengok saya RM8,000 rugi, dia lagi RM10,000 rugi, dah rusing dah. Takkan aku nak rugi sampai RM20,000. So harga pun turun daripada RM4 turun ke RM5.50, turun ke RM5.20. Anda pun dah tak boleh jadilah, daripada aku rugi semua sekali aku jual. Anda menjual dengan kerugian pada RM5.40, kerugian RM10,000. Anda pun okeylah. That is my pelaburan dalam Luno menipu semua ni. Sebab anda rugi RM10,000, anda kata Luno tipu. Tu satu kesilapan. Anda rugi, jangan cakap benda tu tipu, sebab kesilapan anda tak study. Okey, kata anda cek balik Luno, cek balik Luno kan, contohnya anda cek balik anda lepas solat subuh kan, nak tengok balik lah solat subuh hari Selasa. Asal naik ni? Asal daripada RM5.40 naik RM5.50? Asal naik lagi? Okey, jap je kau naik kan.
Dan hari Minggu akan tiba, hari Jumaat. Apa sama macam nak naik ni? Lepas tu baca berita pula, SRP menang kes mahkamah pula. Oh, berita baik. So, bila anda baca berita baik untuk SRP, ianya berita buruk untuk anda sebab anda menyesal pula aku jual RM5.40. Tidak naik RM5.50. RM5.65 naik sikit. Dan dia tiba-tiba pula anda cek dia melonjak ke RM20. Jadi anda pun kalau aku set jual kat RM20 dah rugi sikit. Anda pun stres lagi. Jadi sekarang dia stabil kat RM5.95. Kita tengok hujung minggu ni performance SRP macam mana. Jadi itulah kesilapan. Gopoh dan risau tak tentu pasal. Benda ni cakap senang. Cuba anda sendiri letak RM60,000 duit anda dalam wang kripto. Kita tak payah cerita lah, tu langkah bodoh, tak berani. Tapi duit anda sendiri yang anda cakap kawan anda tu, anda sendiri labur RM100 je. Cuba anda labur RM100,000. Lain tau perasaan dia. Tak boleh tidur tau. Jadi kalau nak kurus, mainlah benda ni. Macam saya ni, daripada 107 kilo dah 97, 104 kilo ke 96 kilo sekarang. Kurus tanpa senam, main benda ni je. Alhamdulillah. Kan? Okay. Jadi kesilapan seterusnya, itu tadi kesilapan dua yang besar, ialah gagal mengawal emosi, tangan dah gigil, dan sendiri buat justification. Dah lah tak ada ilmu trading, tiba-tiba sendiri buat justification berdasarkan graf 5 minit. Pergi tengok graf 5 minit, red candle. Sekarang tengok graf 5 minit, memanglah tom merah dia kan. Ataupun anda kalau tak guna candle, tengok dia punya carta tu kan ke bawah. Ataupun anda paling simple, anda tengok anda punya pelaburan dekat dalam RM. Ini pun silap besar, dia menggunakan RM sebagai anda punya asas untuk untung ke rugi. Silap tu, saya cerita kenapa. Lepas tu anda panik, jual. Itu namanya panic sell. Beli time mahal, jual time sangat murah pula tu. Jadi SRP ni sebenarnya permainan ni macam tu, sebab dia dikawal oleh satu dunia. Tak ada siapa boleh kawal SRP ni. Dia berdasarkan news adoption. Jadi kenapa dia mahal sehingga RM40? Sebab orang Amerika ke orang Asia nak quick cash. Itu bukan harga sebenarnya. Itu adalah namanya quick grab. Harga sebenarnya RM5 lebih je. Jadi bila dia melonjak tu adalah spike, ataupun di mana orang-orang yang greedy ni membeli pada waktu tinggi. Orang tamak ni beli waktu tinggi. Macam anda lah. Aku beli dah RM4, aku mengharapkan kejap lagi dia RM7 lah, jual lah RM7. Orang tamak je ni. Beli hujung minggu, time tengah graf tengah naik. Itu tamak tu namanya. Guna otak. Beli time bila? Nanti saya akan ajar beli time bila. Jadi sebenarnya kawal emosi, bersabar. Saya bermain SRP ni sejak harganya RM2.40. Dan sesungguhnya saya pun gagal mengawal emosi. Cakap orang pandai, sendiri pun tak pandai kawal. RM2.30 jual. Lepas tu beli balik. Lepas tu jual, beli balik. Ya, itu adalah namanya proses perjalanan. Macam kita masuk hutan, kita tak tahu jalan mana yang selamat. Jalan pendek ni selamat, tapi banyak binatang buas. Oh, ada jalan luar, ada batu-batu ni, mungkin orang-orang bunian dah buat ni jalan ni. Dalam batu-batu masuk, tidak kembali ke dunia betul. Okey, jadi mana banyak jalan ni, mana satu nak pilih jalan ni. Tengok cerita Lord of the Rings, ada banyak jalan kan. Macam tu lah. Ibarat main SRP ni. Kita tak tahu besok turun ke, bukan besok lah, saya tak tahu lagi seminit harga berapa. Mana saya boleh predict. Tapi kita perlukan bantuan. Nak tahu, tak boleh lah pergi kat dalam grup tanya, SRP boleh beli tak? Macam tu nampak sangat kita ni jahil, tak buat kajian. Nampak sangat kita ni masukkan duit tapi tak ready untuk rugi. Masuk duit, yang ketiga, masuk luno ni, kena masukkan duit yang anda sanggup untuk rugi. Anda masuk RM1,000, anda ibarat memberi orang miskin RM1,000, anda tak kisah. Macam tu lah maksud saya. Aku dah RM1,000 ni, tapi apa ni, aku boleh derma ke orang RM100. Jadi lama ada pula. Malah saya nak lagi ingat nilai. Okey, tak apa. Blok cerita lain. Jadi katakan anda ada RM1,000, anda nak bagi kat fakir miskin RM100. RM100 tu lah yang anda masukkan luno, sebab anda tak kisah duit tu, tak kisah dia terbakar ke apa ke. Contohnya hari ni anda plan mingguan ini anda nak beli rokok
nak beli rokok sebanyak 100 kotak, nak isap rokok 100 kotak minggu ni. Tapi kata minggu ni anda tak isap rokok, kos duit rokok yang anda bakar tu masuk ke luno. Itulah maksud saya, guna duit yang bukan, yang anda tak sayang, yang anda tak sayang, yang tak kisah anda. Macam mana isap rokok, anda bakar duit kan, sama je kan. Macam tu. Jangan guna duit perbelanjaan hari-hari. Duit AHP pun jangan. Duit Aisina okey, duit Aisina okey. Sebab duit Aisina tu macam bonus pada saya, bonus kan. Macam tak, kalau tak dapat pun tak apa. Tapi kalau dapat, janganlah pula pergi enjoy, pergilah cuba guna duit Aisina tu, main SRP pula, main pelaburan wang kripto ni. Jadi itu kesilapan ketiga, menggunakan duit yang contohnya duit gaji, duit simpanan, duit saving. Sebab anda mengharapkan anda masuk 100, minggu depan 200. Kalau itulah kesilapan pertama, mengharapkan keuntungan. Jadi macam mana orang untung? Macam mana harga dia boleh naik? Ada orang, jadi harga tu naik turun sebab ada orang rugi dan ada orang untung. Jadi adakah anda berada di orang yang untung ataupun pada orang yang rugi? Itulah nama dia pasaran. Sebab semua koin termasuk Bitcoin bermula pada harga kosong. Jadi harga dia naik sebab ada orang letak value dalam tu. Dan dia naik ada orang letak value, dan juga ada orang rugi. Jadi bila orang macam tadi, macam kes kedua tadi, orang yang merugi, yang hilang 10,000 tu, itu 10,000 tu dia pergi ke mana? Dia pergi kat dalam koin tersebut untuk menaikkan value dia. So dia rugi, dia menderma koin untuk untuk menaikkan value koin tersebut. Okey, ada Roblox jangan lupa ada mas. Okey, saya nak cerita pula keempat. Ada orang depan ni, dah sabar-sabar pancung saya. Cerita pasal yang keempat saya nak cerita pasal apa? Trading fee. Jadi saya rasa saya dah cover sebelum ni. Upah masuk market. Jadi untuk yang tak tahu main kripto, dia main dia tak ada basic belajar finance, main hari ni masuk, lepas tu mengharapkan esok RM10. Tak apalah. 90% orang dalam luno macam tu, tak nak study. Okay. Lepas Roblox ni dulu, saya akan sambung cerita pasal cost trading. Okey. Cost trading. Anda ibarat masuk bursa saham tau. Main dulu anda ibarat masuk bursa saham Kuala Lumpur tu. Nak beli stok kan ada cost. Nak beli stok Top Glove. Okey, nak beli 100,000 share Top Glove, cost masuk membeli ada cost. Jadi dekat Luno tu, kalau anda nampak buy sell kat depan sekali tu, yang kat depan sekali tu yang anda nampak kat info tu, saya nak tunjuk tak boleh sebab saya tengah drive. Kat depan tu buy sell tu, yang ada 50, 100 tu kan, anda membeli, anda akan di-charge 2% daripada jumlah transaksi tersebut. Contohnya, anda membeli 100,000 keping Anda 100,000 keping duit SRP. Bukanlah seorang yang kaya, 100,000 keping. Cuba kira 2% daripada 100,000 keping SRP berapa? Buka kalkulator sekejap. 2% daripada 100, 2. Kalau 100,000 keping, tambah lagi 3 kosong. Tambah lagi 2 kosong lah, 200 keping lah kos dia kan. 200 keping tu darah dengan RM. Tak ke mahal kos dia, 2% tau. Bukan RM2, 2%. Itu masuk, lepas tu anda panik macam kisah seseorang. Anda lah, saya anggap tu anda lah yang nombor 2 tu kan. Anda jual panik yang 54,000 tu, anda kena lagi 2% tau. Beli 2%, jual 2%. Lepas tu anda dah rugi dengan harga koin anda. Lepas tu anda double lagi rugi sebab kos transaksi. Jadi macam mana nak kurangkan kos transaksi dalam Luno? So dalam video saya sebelum ini, ada saya mengajarkan menggunakan exchange. So nak tengok video saya kena pakai headphone sebab suara saya tak kuat dalam tu. Ya salah. Apa tu, menggunakan exchange. Dalam handphone pun ada exchange, tapi dalam PC lagi best. Jadi mahirkan dahulu beli menggunakan perisian Luno, bukan dia melabur pada hari yang sama anda install.
Saya mengambil masa, pelaburan pertama saya mengambil masa, okeylah, saya pun bercanda juga, saya masuk RM100, tapi saya mengambil masa at least 2 bulan sebelum saya masukkan second punya investment yang besar lah. Sebulan, 4 minggu saya study Luno tu, hari-hari saya tengok. Saya tulis, kalau aku beli masa tu nak pergi Bitcoin je, nak tengok atas je, tak nak tengok duit murah. Kalau aku beli Bitcoin pada 157,000 hari ni, besok aku dapat berapa? So, tulis kat kertas, aku beli hari ni, besok berapa? Okay, oh ada lah, dapat dah banyak untung banyak ni. Belajarlah guna calculator, guna Excel ke. Takkanlah anda ada kaya nak beli sebiji Bitcoin, mungkin anda meletak RM100 tapi beli mata wang Bitcoin. Jadi kalau dia naik, dia cuma naik 0.5%, 0.6%, kalau rugi 0.3%. Jadi Bitcoin sangat stabil. So anda tengok, letak 100 setakat naik setakat naik 100. Oh, kejap telefon So minta maaf, saya ada gangguan panggilan telefon, jadi saya akan pause kejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali kepada cerita pasal kesilapan saya sewaktu melayan Luno ni Cerita kesilapan lah, baru syok kan. Sebab kesilapan harganya mahal. Saya baru je balik daripada bank dia nilai ni, reset password saya lupa password. Adik dia tanya, saya pernah set password punya security tu nama girlfriend pertama saya. Saya lupa. Terpaksa pergi bank dia reset. Ketawa brother dekat kaunter tu. Abang ni dia kata, pergilah nama lain, nama sekolah ke, nama mak. Ini pergi pilih nama girlfriend. Masa tu saya ingat lah, sekarang dah saya tak ingat. Girlfriend pertama sama sekolah, manalah saya ingat. Aduh, tak satu tamu yang saya teka. Saya ingat girlfriend saya masa saya kat MRSM dulu. Pop, kan, habis, lock, account. Dan bagusnya, saya tak berjaya transfer duit dan taklah termasuk beli saham sewaktu dia mahal. Sekarang tengah murah. Ada juga hikmah dia lupa password ni. Okay. Kita cerita ke sedapnya. Oh, ini jambu di situ. Okay. Kita seterusnya cerita kesilapan Baik cerita kesilapan ni tak syok sangat. Cerita kejayaan je. Kejayaan datang dengan kesilapan. Okay. Jadi seterusnya tadi saya dah cerita pasal fee Jadi tengok video saya sebelum ni yang pasal menggunakan exchange. Guna exchange ni ada dua jenis fee pula. Katakan harga SRP sekarang RM4, RM5 lah. Anda terasa, oh dah murah, aku nak beli lah sekarang. Anda pun nak membeli pada market price. Lepas tu anda main beli je, tak tengok jadual schedule tu, jadual fee dia tu, main beli je. Sekali dia bagi quotation 0.45%. Anda rasa dah murah ni, murah ni daripada aku guna 2%. Tapi kalau anda fikir-fikir balik, saya akan fikir balik. Kalau anda beli SRP cuba fikir 0.45% daripada 1,000 unit keping anda beli SRP tu. Kan banyak, mahal tu. Boleh cover lunch saya kat sini tau. Upah, baik bagi kat saya. Baik saya dapat makan free kat sini. Okey, jadi contohnya harga SRP jangan guna market price. Guna market. Kalau kita pakai order limit dekat apa ni, dekat dalam exchange tu ada 3 jenis. Ada limit, yang gepuk. Ada limit. Oh, sikit lagi nombor. So ada limit, ada apa tu? Terkejut saya keluar parking kat belakang. Itulah orang kat sini. Apalah orang nilai ni? Ada limit, apa lagi? Limit, ada market. Ada market. Market tu yang saya rasa 0.45% tu lah. Mana ada kedai makan yang saya nak pergi ni Boleh tak kita sambung lepas makan? Raja Salai. Dia ni. Ikut saya masuk kedai makan lah. Sekejap. Di sini. Raja Salai. Saya kat sini ada satu kedai makan sedap. Mana kot? Curi lah korang duduk sebelah macam ni.
Kamera saya agak out. Okey, sambung balik. Ada limit, ada market dan ada stop limit. Jadi jangan guna market dan katakan harga SRP tu RM5, anda letak RM4.90. Time tu juga letak RM4.99. Kenalah 0.35%. Itulah maksud saya. Sorry lah, saya nak cari kedai makan yang terlapar gila ni. Ni kedai makan yang saya suka ni. Ke kat belakang. Kalau lepas ni bukan kat sini. Okey. So katakan anda dah rancang, aku nak beli SRP bila dia turun lagi lah. Sekarang harga RM5. Anda letak RM4.80. Sekali anda tengok quotation, murah lah pula, 0.1% je. Itu maksud saya guna limit. So jimatkan anda punya pelaburan dengan fee yang paling rendah, iaitu 0.1%. Jangan guna market. Dan jangan guna buy sell instant yang depan tu 2%. Itu kesilapan saya lah. Tiba-tiba SRP macam tengah-tengah tengok tiba-tiba dia turun. Wah, aku dah ada cash dalam ni kan, dah ada dalam duit, dalam deposit kan. Time tu lah nak pergi beli. Time tu lah saya rasa berbaloi lah guna market. Time tu lah masa tengah turun naik balik cepat gila kan. Jadi ada tak ada masa ni nak pasang SL ni. Terus so kita katakan SRP anda naik, anda beli RM4. Ni satu lagi ialah anda tamak. Bukan tamak lah, anda rasa dia naik dan takkan turun, dan anda nak guna duit gaji. So anda ada, saya bagi cerita best-best, anda ada 100,000 keping coin yang anda beli pada RM2. Biasanya bukan RM2 lah. Sekarang ni harganya tengah RM3.50. So anda tak sangka dia akan menjunam daripada RM3.50 ke RM1.50. Jadi dia tengah drop. Jadi anda nak protect pelaburan anda kena buat SL, stop loss. Jadi anda buat stop loss. Kita dah beli ni pada harga RM4. Tak apalah, biar naik tinggi, tapi kita ada satu peringkat yang kita nak protect pelaburan kita. Aku beli kat RM2, aku nak jual kat RM2.50, tapi harga sekarang RM4 lah kan. Saya nak tengah tidur ke, dia tiba-tiba market crash ke, jadi aku nak buat SL, stop limit lah. Anda klik kat Luno, klik kat stop limit. Nak tunjuk boleh ke kat sini? Nampak ke dalam ni? Ada kita tengok stop limit ni. Saya bateri nak habis. Okey. So anda nak protect pelaburan anda dekat RM2.50. Jadi anda klik dekat exchange, klik kat sell. Dekat sell tu ada lagi menu, pilih jenis sell apa? Limit, market, stock limit. Pilih stock limit. Jadi anda ada letak kat limit saya boleh trigger benda ni jika harga menurun ke RM3. Maknanya bawah RM3 dia dah trigger. Tapi jual dekat RM2.50. Jadi anda punya stop dekat RM2.50. So bila dia turun 3, tadang, dia trigger, dia tunggu. Naik turun. Sampai RM2.50, okey, dia jual 10,000 keping anda punya coin secara automatik, sebab tu anda tengah lena tidur atas katil. Okey. Jadi sekarang ni kita tengok harga SRP jam 2, hampir 2 petang. Nampak menjunam turun. Waktu ni terbaik nak belilah. Hari Isnin petang je ni. Memang cantik lah. SRP tengah turun gila lah. Jika anda yakin dia akan melompat atas lah. Saya sekarang ni, pelaburan saya dekat LTC lah. Stabil harga dia. Tak ada naik, tak ada turun sangat. SRP dia kena naik, kalau turun, kau-kau yang turun. Jadi kalau nak membeli, sekarang ni waktu murah, RM5.85 jika anda ada keyakinan dia akan melompat lepas ni. Okey. Jadi benda ni, contohnya anda ada yang ni adalah, ni nampak ke? Ini lah maksud saya, exchange dekat sell ni. Ada 3 menu kat atas ni. Pilih menu yang mana anda nak jual. Jadi kena faham. Ada buy pun ada juga, ada stock limit. Belajarlah stock limit. Katakan dia trigger RM6, tapi takkan anda nak beli time RM6. Anda nak beli time dia
RM6.50. Jadi semasa naik RM6.50 dan dia turun balik, dia akan beli pada harga limit price. Kat stock price tu mungkin tak kena RM6.50. Macam itulah cara dia. Kesilapan seterusnya kesilapan saya selalu saya buat saya nak membeli SRP tengah di harga rendah. Lepas tu saya tak ada duit dalam RM, tapi duit saya dalam bentuk Bitcoin. Saya simpan kat situ. Jadi saya nak cash cepat. Saya sell, yang guna sell button tu mahal tu, 2% dia punya sell button tu. Jangan. Jadi semurah-murah trading di Luno ni, gunalah exchange, pilih limit je dah, tu je, 0.1% daripada pelaburan anda. So nak apa lagi? Saya dah jimatkan anda dekat situ dah. Banyak benda ada jimat. Dah untung lah. Penjimatan adalah satu keuntungan. Dan selebihnya kawal emosi lah. Jadi nak beli pada hari apa? Hari ini. Waktu sekarang bagus beli. Walaupun anda tengah tengok dia turun. Yelah, itulah time orang nak beli. Sebab hari aktif dia hari Minggu. Hari Minggu volume naik. Jadi hari ni dan hari esok, cuba tengok hari Isnin ni jangan beli berapa. Tengok dulu harga. Tengok high and low berapa. Lepas tu esok tengok balik high and low berapa. Dia malam hari ni cuba tengok selepas subuh. Pukul 4 pagi, pukul 6 harga naik gila. Ataupun nanti malam. Dia biasa selepas subuh lah dia naik. Tak tahu kenapa. Selepas subuh mesti harga mahal. Ini nak jual time subuh. Jadi kesilapan seterusnya apa lagi? Silap-silap saya. Silap-silap ni banyaknya sebab most of my silap, kesilapan ialah gagal kawal emosi. Bila asyik tengok je graf naik turun tu dalam masa 5 minit. Tukar graf kepada 15 minit. Dah settle. Jadi jangan berdagang guna emosi. Jadi itu ada kesilapan saya yang saya boleh detect lah. Banyak juga. Walaupun kesilapan saya simple tu, ianya boleh menyebabkan saya kira-kira balik, saya hilang RM10,000 tau. RM10,000. Sebab kan ikut emosi. Berdagang ikut emosi ni. Sekarang saya dah gain balik, dah clearkan balik RM10,000 tu. Dan saya menggunakan Binance. Guna Binance ni ada satu benda nama dia PNL, Profit and Loss. Sebab tu saya suka guna di Binance. Tapi saya guna trade coin-coin yang ada kat Luno. Macam ada LTC, SRP. Dah tu je. Saya tak pergi beli main layan coin-coin yang bukan-bukan lah. Walaupun godaan dia banyak. Jadi dekat Luno ni, dekat Binance ni, kalau tak tahu macam mana nak transfer duit daripada Luno ke Binance, pertama buat akaun Binance sebiji nama macam dekat Luno. Jangan pergi nama pelik-pelik pula. Kedua, dapatkan verification, upload IC semua, gambar dekat Binance. Settlekan tu dulu. Ketiga, sebelum anda nak transfer, anda kena enablekan dekat dalam Luno, dalam profile, dalam security, kat bawah sekali, enablekan send cryptocurrency. Dia mengambil masa 24 jam. Jadi sewaktu 24 jam jangan gatal buat apa-apa. Sewaktu anda nak send ke Luno, ke Binance tu, barulah convert ke duit yang saya cadangkan. Jadi nak transfer daripada Luno ke Binance, mentransfer ada bayaran. Transfer ada bayaran. Jadi kesilapan seterusnya, anda pergi transfer dalam bentuk Ethereum. Paling mahal, RM45 dia punya kos pengantaran. Tak kisah apa nilai pun. BTC pun mahal, dahsyat mahal. Lepas tu lembab lah tu, 1-2 jam. Jadi nak transfer pakai apa? Jadi kita ada window 5 minit. Kita 5 minit je. Okay. Cepat-cepat pergi beli LTC ataupun SRP saja. Jangan guna convert. Dah kena cost kan. Guna stop loss. Guna stop loss. Boleh lah guna SL ke, nak guna stop limit ataupun guna limit. Tunggu lah kejap. Okey. Beza tu kan katakan 1 sen ke. Nanti confirm lah beli lah kan. Okey. Contohnya anda dikonvertkan semua sekali dalam bentuk LTC. Saya suka LTC. Okey. Jadi anda dekat Binance nak menerima dalam bentuk LTC. Dia anda akan copy address dekat Binance, paste dekat Luno, letak transfer. Tak sampai berapa minit. Tak sampai 10 minit pun. Nak paling laju SRP tak sampai 5 minit. Sekarang saya tak saja SRP sebab harga dia fluctuate. Jadi dia tak stabil untuk table. Unless anda nak berdagang SRP, tentu ada hal lah. Kalau anda dah ada SRP dekat Luno, transfer je lah dekat Binance, tak apa masalah. Jadi masukkan kepada dalam akaun SRP kat sana. Jadi bila berdagang di Binance,
nasihat saya at least sebulan 2 bulan berdagang di Luno sebab anda nak fahamkan menu. Sebab di Binance sangat advance menu dia. Lepas tu kita tak ada rujukan RM kat sana. Kita guna USDT ataupun BUSD ataupun BTC ataupun BNB. Itulah mata wang kat sana. Jadi nasihat saya, anggap jadi USDT tu sebagai mata wang pelaburan anda. Itu je lah. Dan dah labo-labo simpan dalam USDT. Tapi hujung minggu convert kepada BNB ke BTC. Benda tu sangat advance. Jadi sebab itulah saya nak, takkanlah hari ni baru belajar Luno, baru terkedik-kedik tiba-tiba nak pindah Binance. Tak payah. Jangan ada. At least kalau saya 3 bulan, takkan anda besok nak pergi, kan? Saya 3 bulan 4 bulan belajar dekat Luno tu. Dah made huge profits dekat Luno. Barulah saya rasa seronok ni kalau dekat pergi buat dekat ni, dekat Binance. Tapi janganlah pindahkan semua sekali ke Binance. Aset anda tu 50%. So selebihnya saya akan cerita apa benda yang menarik dekat Binance dalam video yang lain lah. Video lain cerita sikit boleh lah Saya malas, contohnya saya malas berlabur. 3 hari lepas saya beli BNB 430 USD satu unit. 430 saya rasa mahalnya. Saya beli menganggap benda tu macam Bitcoin tau. Okay, saya dah transfer saya punya duit semua daripada Luno ke Binance. Lepas tu saya nak duit ni malah saya tak nak simpan dalam bentuk SRP. Okay, saya belilah saham BNB. Okay, sebab saya assume saham BNB ni stabil. Saya belilah 430 unit sesaham. Sekarang cek Sekarang cek, ya Allah, terkejut saya. 562 sesaham 3 hari lepas beza. Senyum tak senyum saya. So sekarang ni saya tak nak berdagang di BNB dulu. Saya relax dulu. Biar dalam BNB tu. Lepas tu saya stop. Saya biarkan dia BNB. Satu lagi saya stopkan dia. Lock 30 hari. Hamil kau dah. Dan saya tak boleh berdagang. Jadi saya tak boleh berdagang. Saya duduk diam je lah ni. So, mungkin saya pump sikit 100-200 nak main SRP ke. Sementara duit saya unlock balik dalam masa 30 hari. Sementara ni dia je lah dia beranak. Jadi itulah dia. Bagus juga. Saya ada SRP tapi tak banyak dah. Tak banyak macam dulu lah. Semua saya dah convert ke BNB ya. Kalau dulu saya ada sampai boleh jecah 8,000, 9,000 keping SRP. Habis dah tak ada lah. Tinggal berapa keping je. Saya dah convert dah. Walaupun SRP tengah menaik sekarang ni. Saya invest sikit duit hari-hari ni, duit petrol. Tak payah jalan, masuk beli sikit SRP. Main kat situ je lah. Daripada mungkin saya nak beli 100 keping SRP ke, macam itulah, lebih kurang main-main kat situ. Tengok je tak 100 keping beranak 150 keping akhir minggu ni. Itu cabaran saya lah. Okey, sampai di sini saja vlog saya vlog harian. InsyaAllah hari-hari saya akan bercerita apa benda nak beli, stok apa nak beli dekat Binance. Cerita halal haram. Duit anda yang tentukan. Duit saya tentukan. Halal haram ni dia punya boundaries very grey area. Susah saya nak cerita. Sebab sekarang tengah dalam grup kripto ni Malaysia tengah terlelok, ada orang bergaduh ni. Trigger pasal halal haram. Sebab saya bukan ustaz, saya bukan orang yang alim pun. Saya guna logik saja. Tapi duit yang halal itulah duit yang paling senang beranak. Duit yang halal maksudnya dekat Binance ada duit haram. Duit yang digunakan token dekat dalam kasino. Faham? Nak beli token, dibeli pakai kripto. Nama token tu WINS. WIN ke WINS, saya tak ingat. WIN lah. Kalau anda tengok dekat performance, 26% return. Gila, dahsyat returnnya. Tak pernah kurang 20%. Kalau anda bukan seorang Islam, wah, campak sini semualah. Buat apa kalau letak kat BNB? Kurang sikit. Baik letak kat sini. Besok dah jadi jutawan, pakai Mustang. Kalau anda pergi gitu, itu hak anda. Hak anda dengan Tuhan anda, tak kisah. Okey, sampai sini saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.